Guna aset ni pula. Dailah saya. Pelik. Ni pelik. Full. Pelik perempuan macam apa? Alat makeup tu. Ha. Kan lain full ni. Tutup. Tutup tengah. Canggih. Nak guna aset tu anak pun guna. Tak jumpa dengan geng tu, geng guru kapal. Tak jumpa. Kita orang, keluarga kita orang silent sikit kot kita orang. Tapi belum jumpa kita orang lah. Belum jumpa kita orang tu, dia rapat dengan belah tu. Rapat? Tapi dia belum ni apa, yang Umar tu yang cikgu cakap. Yang dah tak Syed Umar? Syed Umar. Syed Umar tu mungkin dia tahu. Dia orang sah orang tua dia tahu. Cuma dia payah nak cerita ke ustaz muda ni balik Mesir, balik Azhar, balik Jordan. Tak nak buka dia. Tak nak buka buku. Panjang cerita lah. Baik buka orang jahil pula pada buka orang lain. Orang lain ni dia banyak berdalil memang. Jenuh dia pula nak menjawab. Kalau orang mari kelas kosong tu, orang mana terima dah, senang kita tuak je. Kalau mari nak berdebat dulu, payah. Sebab orang jalan ni dia tak nak berdebat. Kalau dia bagi sepatah dua, macam arwah Syed Nur ni, bukan dia tak cerita geng belah sana, dia cerita. Tapi apabila orang tu naik suara, menidakkan, menafikan, dia keluarga dia juga, dua sepupu dia. Dia kat punggung lari. Sebab dia tak suka bertekak dia tu. Dia jenis beralah. Ini memang kes kan begitu dulu. Dia masa dia hidup lagi. Dia kata keluarga Syed Nur ni hancur lah. Pecah orang nak tahu. Benda tu dia, siapa ke dia? Saya kata, dia kata biar dia lah juga. Dia, Syed Nur ni panggil gitu. Biar dia lah juga. Gitu. Dia senyap tu. Ya, saya jumpa member saya pun Khani dekat Wisma APK sini. Dia kata report tidak melibatkan kecederaan dengan kerugian. Pendakwa raya tengok, buang tu apa. Ni kes cikgu dulu tak ada apa ni. Tak ada sebab tidak melibatkan kecederaan kerugian. Tak reti. Tak reti dah. Saya masa dia sakit. Saya balik kampung jaga dia kat hospital. Balik kampung, lepas tu biasa malam buat latar saya tidur dengan dia. Lepas tu dia kata dia mimpi, malam mak mimpi, dia kata ada orang. Siapa mak? Tak tahu kata. Dia orang tak buka. Orang tu dia cakap apa? Mari, dia kata orang tu cubit-cubit badan dia. Dia macam ni. Masa tu dia bawa keluar hospital. Wow, tapi keadaan dia amat teruk lah. Lepas tu pagi esok elok. Esok dia rasa sihat dia kata. Turun. Kesan bercubit tu lah. Dia pergi sapu ruang tamu. Sapu bawah rumah. Kalau tak balik hospital macam ni, tak elak macam ni jalan. Papa tau. Ada orang datang cubit sakit lah kata. Orang datang cubit macam ni. Dia cubit orang Sarah. Lelaki? Ya, lelaki. Pakaian je jubah. Tengok dia sekali membah sama dia. Dah mak aku ni kejut tak kali. Dia tidur sebentar ni. Ada aku tak dia macam mana. Memang Pakaian serba putih lah? tak tahu dah kenal masih. Cerah ke gelap? Cerah rasa. Cerah pakai putih, serba putih tu. Tak dah nak tengok pasal anda kita bicara sedar juga aku ni. Dia sedar juga. Aku ni apa dah. Pasal ke aku main dia pun dia pergi lah. Saya bangun pagi, pasal malam tadi yang tasbah tadi. Bikin tidur dengan dia. Yang barang awak tu pergi kat mak. Tapi dia ni lah
Esok kan tu memang alhamdulillah tengok dia jalan macam biasa macam ni Kalau kat hospital tu macam ni Padahal baru keluar tu. First malam tidur kat rumah. Okey. Tidur dekat-dekat lah. Dia satu Dekat katil dia lah. barang awak pergi dia. Dia selawat ke? Dia jangan selawat. Duduk selawat-selawat sama. Betul tu. Dia bantu. Kita lama dah mencari ni. Tapi dia mak sendiri. Kan tak ada orang nak bawa. Dulu ada orang cerita-cerita kat mak kan? Tauhid-tauhid. Ada tu. Mak rumah orang cakap mak dulu surah kan. Dulu ada terpijik dia cerita dah macam ni yang tak ada dah ni dah ada. Kalau belajar surah. Mak kerja. Tak ada. Apa buat sifat 20? Yang sibuk tu. Zikir Allah lah. Yang marah mak tu. Tak zikir Allah. Tu dia mak bat cuma dia tu. Dia mudah boleh. Kita saya terlambat boleh sekolah kata. Dia pula belajar kita. Memang Nak ambil dulu? Tak apa. Duduk dia. Baca Al-Fatihah sekali, selawat pada hadrat baginda Rasulullah 10 kali. Sampai penuh lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah siap bagi tahu. Bismillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وعلى آل 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 سيدنا. Nah, ini saya bayar terdekat. Saya bandi hadap lalu menutup kepala kepada nama mak. Masih binti Wanga. Masih binti Wanga. Sebut kabil tu. Kabil tu. Alhamdulillah. Ada rasa macam mana? Perasaan? Ada sini pun. Tak tengok. Kangen? Biasa. Biasa. Dia cara dia nak buat, cari dalam masa 4 jam sehari semalam tu, waktu kita lapar, waktu kita free lah. Jadi lepas solat padu tu, Jadah dah menghadap kiblat. Lepas tu duduk tipuh belah gigi. Macam tak yakin. Saya akhir belah kanan, nak ni belah gigi. Tangan kanan atas tangan kiri. Bersebeh sini. Kalau tarik tu tarik gini. Lidah tukar, mata pejam. Tenung sini, 2 jari bawah putih kopek sebelah gigi. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Ya Fatah 500. Bila baca surat dah teringat. Kemudian tarik dosa besar, dosa kecil. Yang nyata dan yang tersembunyi, yang sengaja atau tidak, kita kupul tak depan. Kemudian kita istighfar. Astagfirullah min kulli zambi wa atubu ilaih. Kalau dah ingat baca biasa Astagfirullahalazim 15 kali. Kemudian bayangkan imej mayat kita depan. Orang duduk sirang, orang duduk mandi, gosok. Kemudian orang buang najis. Kemudian orang sabun semua.
letak kapal baru, sumbat kapal, cetung atas bawah lah. Lepas tu orang akak pergi dekat Pak Imam solat dalam masjid. Kemudian orang ramai-ramai duk solat jenazah kita. Tanya demo duk solat jenazah kita tu, kita berbaca Fatihah sekali, Wallah Ikhlas 3 kali, hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 4 orang khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian kedua ibu bapa kita. Kemudian sekalian guru kita, tak kira guru apa pun. Kemudian muslimin-muslimat dan diri kita sendiri. Dah habis orang solat jenazah kita tu, orang pakak akan dia kita. Jadi orang nak bawa pergi kubur. Dalam perjalanan tu kita munajat bacaan dia, Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Atau pendek. Kalau nak sambung panjang sambung lagi. Tini mahabbataka wa ma'rifataka. 7 kali. Dah orang letak dalam long dan lahak tu. Kemudian kita tasdik lintasan dalam hati. Tiada siapa yang dapat menolongku ketika ini tak kali ini kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik laju-laju. Dengan lidah tutup, mata pejam, tenung sini. Siapalah keluar satu filem. Filem tu kena report kita. Dia panggil jazbah. Kesan daripada zikir. Kalau dak mari masa zikir Allah tu, dia akan mari dalam mimpi. Mimpi pun kena report pun. Ada tak faham ke, nak suruh ulang ke. Bangun-bangun. Kalau tak faham ni, tak jelas ke. Doa tu nanti tunjuk tu. Kalau doa biasa boleh kok. Sama ada nak buat uncik-uncik boleh. 5 waktu buat 1000 boleh. Dia start pada Bismillah nombor 1 kali sampai ke yang lahak tu dipanggil kafiah. Maknanya sehari semalam sekali dia pasang. Kemudian apa? Kalau dah pasang subuh, maknanya waktu lain dah air pasang, terus zikir Allah. Zikir Allah lah. Dah masuk Allah tu duduk bersila. Boleh duduk bersila lah. Cuma kaki depan tutup. Tangan duduk. Kaki tak boleh lipat. Kaki tak boleh lipat. Duduk sekat boleh lah. Tak desa dia boleh. Duduk sila lah. Duduk sila boleh. Mana boleh sila lama-lama. Bukan nak mayang tak kursi. Boleh sila dah. Lama kau. Tapi kau duduk tak kursi boleh tak tu? Cikgu. Doktor buat cikgu. Maknanya rafiat dia buat sila. Sila. Kalau apa dah boleh sila lama dah buat atas kursi pun tak ada masalah. Cuma terpejam lidah dekat. Lidah dekat. Ada sini. Rafiat dia sila, dah nak zikir tu baru buat terisi. Saya pernah buat sekali Datuk M masa saya wari. Masa tu saya migraine ke apa kan. Tak boleh nak perform kan. Tutup mata sambil baring kan. Minta maaf tak adab kan. Macam tu lah. Tapi okey lah. Boleh lah macam tu. Dia jadi ke lah. Sambil baring tau. Nak tidur kat katil tak larat kan. Lepas solat isyak terus lari. Sebab masa tu tak boleh buka mata. Sakit kepala. Menjadi ke lah. Itu ada tanya soalan macam mana cikgu boleh tahu nanti saya dia tengok video apa kan masa tu kan. Itu lah saya nak tanya cikgu tu. Macam mana lah masa tu. Video dekat TikTok lah dia masa tu. Kat dalam tu pelik-pelik tu suruh tanya soalan. Pelik-pelik lah. Kalau pergi rumah guru saya dulu, dia apabila kita cerita jazbah kita tu, dia duduk macam ni, dia tenung sini. Kalau yang sini kata boleh angkat, boleh lah. Macam yang bawa air ke saya tu kan, budak pondok bawa air minta najing dengan air mentelak tu kan. Macam mana saya nak tahu? Jadi saya tak tahu. Bila tak tahu, saya tenung sini.
Tertenung sini dapat jawapan dia. Mana kita tengok dengan apa mata roh, mata sir, mata basirah. Kalau bahasa kampung kita tanya Ta'ala lah. Dia bagi jawapan. Macam kita zikir la ta'id, Allah memandang Muhammad ni. Dia sebab tu kena hantar zikir sini. Kalau perlu tahlil pun kafiat Nabi sebab pun sini. Dia ada rahsia sini. Kolbi sini. Sebab tu kita tahu Kaabah tu kita pusing kan. Yang ni menghadap yang sana, yang ni menghadap yang Kaabah. Maknanya ada orang sini. Kalau lelaki panggil Muhammad, kalau perempuan Fatimah. Tapi barang tu juga barang sama je. Sebab sama dia panggil Rasulullah, aku ialah Fatimah, Fatimah itulah aku. Dia juga. Kan dia kata dia tidak lelaki, tidak perempuan. Mati mak lagi orang. Mula depan. Tak tahu lah. Tenang, orang dalam ni dengan orang dalam Kaabah sama je. Cuba, tu dia suruh tawaf belah kiri. Sebab rahsia sini. Sekarang buat. Orang suruh buat. Tak. Tapi rahsia dia orang tak tahu. Rahsia di sini. Dia ada orang di sini. Kan saya cerita setiap latak itu ada orang. Ni baru latak pertama. Dia 7 orang pemuda muka sama. Pesing lain-lain, pakaian lain-lain. Tu rahsia dia. Ashabul Kahfi. Tamsilha Miskinah Sarabanus. Nama orang tu lah cikgu. Syariat sana lah. Apa nama pun nama orang Rom. Dia nak cerita benda ni pada diri kita tu. Hakikat di sini. Hakikat semua pada tubuh kita. Hakikat kita pada diri kita. Dia kalau luar cerita syariat. Kan berjikir-berjikir jumpalah orang tu. Contohnya kita. Kita kalau pakai kain basah buat mandi, kita juga. Kalau pakai baju kok, kita juga. Pakai baju kahwin, kita juga. Pakai baju pendekar, kita juga. Raja ke masyuri ke, kita juga. Kau lain. Pesing lain, pakaian lain. Tapi orang sama. Jumpalah orang tu. Setengah guru dia tak cerita, dia suruh balik buat tengok sendiri. Lepas dia bagi yang malam, dia tu boleh buat balik buat. Kalau suluk punya tu juga, dia beah-beah. Kita berzikir dan kelambu. Apa yang kita jumpa, bagi tahu Khalifah bawa pergi masyaih dalam bilik. Lepas tu report lah. Apa yang awak jumpa dalam berzikir tu. Macam saya ni, saya cerita terus. Mana orang buat lah duduk diam macam tu. Dia kena bercakap. Dia kena buka habis. Orang kata apa tak betul lah, sesat lah apa. Dia tak jumpa. Dah. Sebab tu saya, siapa-siapa jumpa saya kata jangan percaya apa saya cakap. Balik buat tengok sendiri. Buat jumpa. Bukan barang lain, barang tu. Barang sama je. Muka Allah tu, Muhammad tu juga. Kan pada orang lain. Dah. Macam mana cikgu kisah Allah Muhammad? Mak saya ni zero lagi. Kalau perempuan dia jumpa Siti Fatimah, Muhammad tu ada misal janggut. Perempuan dia akan jumpa yang tak ada misal janggut. Kalau ada pengakuan, Muhammad tu. Dia macam ni lah, Allah Muhammad. Mesti balik gini je. Barang tu, hamba Tuhan. Dia zat dengan sifat tak percaya. Tubuh Rasulullah tu nurani. Di batin dia tu Rabbani, meliputi jasad. Jadi yang jumpa besoknya Muhammad tu lah. Tak jumpa lah Allah. Sebab kalau jumpa Allah, bertepaklah Allah tu. Dia sekali dah gula manis masing orang. Orang duk ripuk saya, mana kena tangkap pun. Mana orang duk ripuk saya bagi yakin. Dia cinta benda betul. Kalau dia tak kaya, berzikir lah. Dia ambil kafiat yang saya cerita ni, cara nak buat ni, dia cuba buat dengan tabiat. Sebab guru saya kata, bagi dia orang berzikir. Pejam mata, tangkap lidah, berzikir. Allah, apa yang dia nampak.
Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tak, sebesar biji sawi pun Allah Ta'ala lihat baik ke buruk ke. Tak. Takkan pada masa boleh tengok, dah terlambat. Jadi atas dunia dia boleh tengok. Nasuha pun dia boleh cek diri dia dalam neraka. Dia kata dia bagi tahu ke Sayyidina Umar. Dia kata dia tengok diri dia dalam neraka. Sayyidina Umar kata mu ni kena asing daripada kawan-kawan kamu, sahabat kamu. Pergi duduk kat lereng bukit tu. Buat rumah situ. Taubat situ. Asal usul dinamakan taubat nasuha. Tanpa berita, maknanya dia meninggal tu dalam keadaan taubat dia diterima. Itu bagi taubat nasuha. Nasuha tu orang Kristian. Jadi dia rujuk Sayyidina Umar lah. Nak tanya gitu, macam mana Rasulullah yang para sahabat tengok masa zaman itu 14 tahun ni? Macam mana para sahabat tengok Rasulullah? Macam kita juga ke ataupun tengok cahaya? Nurani? Dia keadaan biasa tu dia tengok nurani lah. Tapi apabila dalam rumah Arkam Abi Arkam, jadi Rasulullah buat pertunjukan lah. Rasulullah heret di Rabbani keluar tu, barang yang dalam syurga tu. Sebab tu 10 sahabat tu dia jamin syurga. Sebab dia dah tengok barang dalam syurga dalam rumah Arkam Abi Arkam tu. Kan Rasulullah sendiri jamin syurga. Ada yang tak nak jamin? Dia dah lah. Dia yang jamin. Kata macam mana Rasulullah boleh jamin orang masuk syurga ke neraka tu? Macam mana dia boleh ni kan? Dia jamin sebab dia tunjuk tu barang dia. Dia boleh mengakulah sebab barang dia. Dia hayat diri dalam tu. Di Rabbani tu. Biasa sahabat tengok diri Rabbani je. Rabbani apa diri nurani je. Diri nurani pun tak mudah dah. Tambah di asa tu. Di Rabbani. Ini kalau diri nurani tu sama macam itu ke tak? Kita ni insani. Roh kita rohani. Dia insani dasar, rohani roh kita. Ni makhluk. Mahadah. Rasulullah tu jasad dia nurani. Yang meliputi dia tu Rabbani. Koding tu. Nurani dengan Rabbani tu koding. Nurani dengan Rabbani tu. Rasulullah tu 2 lapis tu. Jasad dia nurani, di bawah dia Rabbani. Koding tu, koding ni bahasa lah. Zat yang tak binasa. Roh kita pun zat tak binasa. Tapi dijadikan sebab petikan daripada baginda Rasulullah. Dia tu abu arwah. Asal Tajalliyat Ta'ala. Jadi nak kenal Allah, kenal dia lah. Kenal Muhammad, kenal Allah. Dia tak percaya tu. Tak percaya tangga. Sebab tu syahadat tauhid, syahadat Rasul tak percaya. Sebab tu Nabi-Nabi Rasul-Rasul dulu dia kenal Rasulullah Muhammad tu. Dia dah menyaksi. Kalau tak dia jadi Nabi, dia tak jadi Rasul. Syahadat Nabi Rasul dulu sama kita. Cuma ada bahasa dia lah. Kita dah bahasa Arab. Syahadat tauhid, syahadat Rasul. Kau tak ni, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Tamat. Tak. Ini syahadat daripada dulu orang syahadat la ilaha illallah wa asyhadu Nabi Adam bahasa Suryani. Kalau Nabi Isa Romawi. Kalau apa Musa Ibrani kan. Kalau Isa Nabi Musa Daud Ibrani, Musa Suryani. Berkurang tu lah. Dia dua tu lah. Saya tukar sikit Suryani dengan Ibrani. Nabi Daud Ibrani, Nabi Musa Suryani kata saya. Maksud dia sama. Maksud sama. Dia kena kenal Muhammad tu. Sebab nak kenal Allah tu pun betul tak ada. Jisim jiring beda. Jadi kena atas sifat dia, sifat kamalat dia Muhammad tu. Sebab tu kena lalu ke Muhammad. Pintu ada satu, pintu Muhammad je. Cari pintu lain nak kenal Allah tak boleh. Sebab Muhammad tu barang tu dah, dia dah. Tajalliyat ni bukan dicipta, bukan jelma. Dia bahasa yang menyatakan dia.
dia dah lah. Tapi orang nak terima dia dah payah sebab orang tak faham. Kalau nak kata daripada hembusan daripada Allah kan. Yang tu dia ambil ni. Bagaimana apa Rasulullah turun daripada langit pertama ke rumah Sayyidatina Aisyah. Macam mana Rasulullah turun? Allah Ta'ala ambil letak dalam letak sebab dalam diri dia. Tu orang dengar daripada Buya Arazi hembusan. Daripada Allah hembusan jadi Ahmad. Dia baca Rasulullah, baca Muhammad. Dia bicara situ. Tapi nak kenal macam mana yang meliputi alam ni tak boleh nak kenal. Dah, maujud. Kena kenal sifat dia. Setakat Muhammad je. Sebab yang zahir besok Muhammad. Zat tu boleh zahir. Dia keluar sifat. Keluar. Kalau zahir zat tu bertepaklah pula Allah. Jadi orang nak cas saya sesat tak boleh. Tak. Sebab saya ada penerangan. Ada jalan Saya rekod. Ada jalan kejip kan. Baca orang lain yang kena sesat, kena gezet apa tak betul, meleweng tu sebab dia tak ada rekod. Jadi orang boleh tuduh dia macam-macam. Macam saya, orang tak boleh nak tuduh saya bukan-bukan sebab saya rekod. Boleh YouTube. Jadi kalau dia nak cari salah pun cari atas salah atas video saya. Dia tak boleh bawa barang luar. Tak. Itu yang apa? Kalungnya kecil-kecil tak boleh nak buat apa gitu. Masa ada audio dengan ni kan. Saya ada bergambar depan rumah dia. Depan rumah Syed Anwar tu. Lepas saya ada audio dia. Macam Haji Syahri tu, cuma dia dakwa datuk dia belajar dengan Tok Kenali. Tak. Lepas tu dia claim Yusuf Cik Ewok tu sempat dengan siapa tu? Ahmad Fatani ke tak Fatani. Lepas tu Jakin cek garis masuk lain tak sempat. Maknanya ada penyelewengan akademik. Mana saya ambil tu dari segi garis masuk, kronologi. Ada terputih kan. Tu pun orang keluarga apa Tok Kenali pun tak nak sama Haji Syahri. Kata nak sama. Kecuali dia hak pattern. Dia daftar. Dia kata kalau lain tak boleh guna nama Tok Kenali ke ataupun keluarga Tok Kepala, dia pattern. Tak boleh siapa-siapa claim atas nama moyang dia. Masalahnya benda dia dah lepas. Dah saya bai'ah 700 orang dah. Dia nak hak cerita pattern terpelihara tak boleh dah. Sebab dia terlambat. Cuma dia menafi gitu je lah. Yang penting tu buat nampak Rasulullah tu. Tu saya kata nak tahu betul tak betul. Macam baru ni Syukri tu. Dia sendiri dia kata antara jazbah kedua dia tu, dia kata dia pergi Patani 11 Siam lah. Lepas tu Sedadu Siam pegang dia. Lepas tu dia cerita lah pasal Tok Kepala. Dia orang tak kenal. Tok Kepala ni wali kutu Pusaman. Sebab dia selalu pergi ke Patani, Istana Jamu. Lepas tu diam lah Sedadu tu. Dalam mimpi dia kan. Kalau tidak, takkan Ta'ala bagi kelu banyak. Itu baru seorang. Kelu pasal Tok Kepala. Ramai yang jumpa Tok Kepala sendiri. Ikut sejarah keluarga kita dulu, keluarga kita raja kat Patani kan mau. Lepas tu perang, paling berperang bawa keluarga kita naik satu kapal besar. Masa tu tak silap Tuan Besar tu pun Tok Kepala naik kapal yang sama dari Patani balik Terengganu. Sampai kat Tanah Melayu ni kita orang pecah keluarga kita orang. Kelantan, pergi Kelantan, satu family pergi Kelantan, satu pergi Terengganu, satu lagi tu faham ke mana? Faham. 3 ni. Kita orang keluarga ni pecah 3. Mana ada kena mengena dengan Al-Bab juga. Jasbah tu ada cerita. Ini berapa rumah? Iyalah. Sebab nama tadi Wan kan. Tapi saya ada mimpi dia ambil rumah. Ya. Dia kata dia datang. Masa tu saya mimpi apa macam ada serangan macam tu lah. Lepas tu sakit lah. Lepas tu dia datang. Dia macam letak krim macam banyak
hijau campur putih macam tu, air tempel macam ni, tempel sini. Lepas tu saya pegang, kenapa ulama pegang saya? Tak batal lah sembahyang, tu cakap yang tu. Lepas tu Habib Umar ada suara kata, tak batal sembahyang, kita satu family, dia terlalu baik, dia kata macam tu. Gitu lah. Lepas tu kat yang kedua tu Habib Umar kata, carilah nama sebenar, tarikh lahir sebenar macam tu. Lepas tu datang lagi kata, awak ni anak raja, keturunan raja, anak raja juga. Dia datang lah histori. Raja tu langkah suka. Patani, tapi asal ikut kita orang punya, ada keluarga kita orang tu ada. Silsilah keluarga. Dia ada yang seorang jaga Salasila. Ada lah graf tu sampai sekarang keluarga kita orang. Orang Carta tu. Carta tu. Carta keluarga. Dia sampai Patani, atau Patani tu dalam atas tu dari Yaman. Betul. Peranan tu. Yang atas semua. Susu kalung semua ikut. Adalah yang pegang tu kat Paka. Dia sampai sekarang. Kau baik Terengganu dia kata nak jumpa kita orang. Saya benda tu ada kat dia. Pantas tak minta bagi Sarina. Salah keluarga tu macam, selama ni sebelum jalan ni kan cikgu tak tahu apa-apa pun. Kita orang pun tak pernah jumpa family kat Paka ni. Dah masuk jalan ni dapat tahu. Taklah memudahkan. Memudahkan. Daripada keluarga grup kita orang je, grup ni ada grup besar lagi. Ada grup kerabat Wan pula. Macam tu. Yalah, keluarga dia. Nusantara pula masuk. Rupanya banyak benda ni keluarga kita orang. Dulu ayah ada cerita Salasila tapi buat tak tahu je. Ayah ada cerita? Cerita lebih kurang je dah. Cerita pasal keluarga ni yang keturunan ni lah. Tapi masa kecil mana kecil mak ayah mak. Mak pun tak ada mana. Ya mak dengan ayah ni macam mana pun tembung-tembung atas keluarga sama. Mak dengan ayah ni. Tak lari? Tak lari. Wang kok situ. Ayah Wan ke? Ayah tak ada Wan. Ayah sebab mak dia kahwin orang biasa. Macam family mak ni jaga Wan. Jadi apa ke anak kan tak ada nama kan tak boleh. Gaduh dulu keluarga kita orang. Tak boleh kahwin. Tak ada Wan. Silsilah. Tengok ni yang tok timbul kata ialah tak ada orang apa kita tak boleh putus saudara kata itu tengok tak apalah kita ada orang pun tak boleh putus saudara kata gitu ialah gitu dia bincang dengan dia apa ke dengar kita maknya ada orang buat dia tak apalah kata kita pakai tak baru tersedara anak-anak kita mudah dia tu. Belah ayah lah tak buat. Belah mak tu semua. Tapi Tok Duyung apa? Aku turunan petani ke? Tok Belah Duyung. Tok Duyung. Memang yang kat Paka tu memang dia kepala-kepala ni dia kenal. Ya. Duyung ni apa sejarah-sejarah ni ada kat dia. Kita orang tak jumpa banyak lagi. Dia lari sebab British lah. Wahabi dulu. Dulu tentera Siam. Apa Iyalah. Tapi ngaji benda ni dapat tahu cikgu. Iyalah. Lepas tu match pula dengan apa yang ada kat dunia ni. Macam magic ni. Match tu match macam mana? Kita tu mimpi kita dah dapat pengalaman macam ni, kita dah tahu macam ni Lepas tu kat dunia ni macam orang bagi lagi. Diorang ni memang betul, diorang pun cakap kita ni daripada raja. Macam kalau tulisan tu Raja Atira. Atira Sakti. Tapi yang datang kat saya tu sebutan dia Atira tu Andra. Dia orang sebutan dia macam ada Jawa sikit. Atira tu Andra Sakti. Tapi sama je. Slang. Slang. Tapi dia yang sama. Gitu Gitu lah. Diorang ni catatan matching. Cikgu kalau selawat dalam Tok F tu, kalau kan 5, 10, 15 kan? 25 Selawat lah. Istighfar. Sorry. Kalau tarik 33 jadi tak? Jadi dia bilangan tu dia macam gigi kucing. Dia kalau baca biasa ganjil lah. 33 kan?
Di dalam setiap bilangan tu dia lain pembukaan. Kalau 5 pembukaan lain, 15 pembukaan lain. 33 pembukaan lain. Jazbah dia mari tu lain. Macam kunci bilik ni rumah. Bilik lain kunci. Pembukaan tu bilangan tu dia gigi-gigi. Dia bilangan tu dekat apa? Istighfar sajalah. Semua sekali amalan-amalan tu. Bapa kena baca 7, bapa kena baca 3. Siapa kena baca 33. Biasa kan 33 kan. Subhanallah alhamdulillah. Sebab ikut tasbih Tiga. Tapi kadang-kadang yang dilaluk ikut dan dia yang pergi gue. Dia tak ikut bilangan dah. Tapi kalau kita tengok Bala Tok itu ada nampak mata cantik. Nak kata perempuan pun tak, lelaki pun tak, tapi dia cantik tu apa? Ternampak orang dia. Tapi nampak mata je. Cantik betul lah mata. Nampak mata saja ke pakai budak ke apa? Macam gini saja. Ni gelap lah. Ada 3 orang juga dia kata fikir nampak mata orang je aku tak tengok. Cantik mata dia. Dia bukan mata biasa macam kita ni. Comel mata dia. Saya fikir, mata Rasulullah pun macam tu yang tengah aku Datuk ni. Tapi bila kita dah perasan macam tu, hilang lah macam tu kan. Buat tak tahu. Cantik lah mata dia. Nasi Rasulullah dia bersinar, tajam. Nanti kalau mak saya nak pergi umrah, cikgu macam mana nak dapatkan umrah mabrur? Dia buat sini dulu. Buat sini dulu. Lepas tu Muhammad ada tu report. Bila nak pergi? Bila mak? Bulan puasa. 7 bulan 2. Tak ada hal buat lah sana pula. Dia mudah terbuka sana. Ya. Macam buat bulan puasa ke. Dia mudah terbuka. Jadi buat. Kalau nak buat dia kena buat dalam hotel tu. Kalau nak buat dapat tak apa. Hotel kongsi lah. Tapi orang tak perasan sebab mak dia bukan duduk tawaruk tu, dia duduk sila lah. Sila tak kursi. Orang tak rasa. Orang tak ada detail. Orang yang nak duduk tak paku tu. Tuju sini. Dia mesti yang Ta'ala tunjuk. Orang jalan ni yang Ta'ala tunjuk. Kau pergi sana. Mak pergi seorang tu ada teman-teman. Ya, kakak nanti. Betul. Kakak bawa. Tanya masa Islam ni kat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, yang naik tu jasad dia ke ataupun Jasad sekali dengan jasad. dia sekali jasad Peristiwa Isra Mi'raj lah yang jelas menunjukkan Rasulullah tu siapa. Sebab Jibril tak lepas, dia lepas. Kalau dengan akal bodoh pun kita boleh imagine dah. Lepas tu pergi, kalau Apollo terbakar dengan kelajuan dia. Melebihi kelajuan cahaya. Tak ada apa pun. Satu bulu rambut tak lupa. Mana jasad tu pergi sekali ni. Kita banding dengan roket. Roket dengan lebih pada hak kelajuan dia terbakar. Rasulullah ni lebih lagi pada cahaya kelajuan dia tu. Tapi tak terbakar, tak apa pun. Siapa dia tu? Kali fikir akal bodoh. Cara orang bodoh fikir lah. Maknanya Rasulullah nak tunjuk ke umat dia ni siapa? Aku lepas, Jibril tak lepas. Jibril ambil wahyu takat Sidratul Muntaha je. Aku lepas pada Sidratul Muntaha. Siapa aku? Sebab tu dia suruh Jibril tu dongak kepala. Ambil wahyu tu ambil dengan siapa? Yang Jibril dongak kepala tu peristiwa Isra Mi'raj juga. Dia ambil wahyu. Dia ambil wahyu tu. Dia adalah sepanjang Rasulullah hidup tu. Rasulullah pernah suruh Jibril tu dongak kepala. Mungkin ambil wahyu tu, mu pernah tengok tak? Siapa bagi wahyu kamu tu? Jadi Jibril kata aku tak pernah dongak. Tak pernah lenggak apa. Siapa kata tak pernah lenggak? Lenggak dongak. Tengoklah sekali. Sekali tak pernah.
Dia bukan nak cerita ke Jibril tu. Dia nak cerita kita. Dia nak cerita kita dia tu siapa. Sebab apabila Jibril tengok, diri batin Rasulullah. Ahmad tu Muhammad Rai Allah lah. Lain pada diri dia. Mana lain dia juga. Sebab sabda baginda Rasulullah, Ahmad paku, Muhammad paku. Kalau orang betul-betul pegang hadis tu, banyak hadis orang tak pegang. Sebab tu dia tak sampai kepada iman yang jajam. Niat yang betul, jajam yang betul. Sebab dia banyak buah hadis. Tak bakar, maudud, palsu. Cuba terima semua hadis. Nampak Rasulullah siapa? Tak. Ni kita sekarang ni nak lawan Habib Umar pun tak boleh. Habib Umar 1,000 hadis. Berkali dengan sanak. Perawi. Tak. Siap kali dengan matan. Cuba kumpul kitab-kitab lawan Habib Umar tu. Dapat 100,000. Tak dapat. Rasa puluh-puluh ribu je. 100,000 tak dapat. Banyak. Jadi yang lebih tu Habib Umar ambil mana hadis? Mesti daripada keluarga dia. Hadis hadis daripada keluarga dia sendiri. Hadis yang haram dicerita ke orang luar. Hadis internal lah kaum keluarga. Dicerita di mari-mari sini tu cerita hadis ni je, umum je. Dia ada pula perjumpaan ahli bait keluarga dia. Masa tu dia tutup pintu tu. Rahsia tu. Siapa Rasulullah sebenarnya. Barang tu dah. Lepas tu awak kata Rasulullah imamkan banyak Nabi tu dekat Masjid Asai ni kan. Kan peristiwa Isra Mi'raj kan. Kan dia naik dengan jasad kan. Habis tu yang kumpul para Nabi tu macam mana pula nak lihat? Yelah dia dah Nabi-Nabi Rasul-Rasul 1/2 laksa tu dah lama dah meninggal. Dah. Alam mana dia pergi? Dah. Sedangkan dia yang paling akhir. Dah. Wal awalu wa akhiru. Aku yang awal, aku yang akhir. Maknanya dalam hadis kata sebelum puasa, maknanya sebelum orang lain masuk syurga aku dah ada. Aku dah paling awal. Apa? Sebab sebelum Adam tu Rasulullah dah ada. Muhammad tu. Kan kugar pada nur dia. Neraka pun pada nur dia juga. Kalam, kursi, arah, lemaku. Semua pada nur dia. Maknanya dia dah ada. Maknanya ruh tu tak mati. Dia pindah alam. Maknanya yang maksudnya imam tu alam lain macam tu. Sini juga. Cuma dimensi lain. Macam apa dia berborak dengan setiap Nabi di langit tu dah. Bahasa apa dia guna. Sedangkan Nabi-Nabi tu bukan kita bahasa Arab. Bahasa apa dia guna. Seorang, cuba tanya orang. Kan dia pandai lah. Rasulullah borak dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul lain bahasa apa. Waktu Syriani, waktu Romawi, waktu Yunani, waktu Ibrani, waktu banyaklah bahasa. Dalam Quran tu kata setiap kaum ada Nabi. Ada kata Aristotle tu Nabi. Ada kata Tao tu Nabi. Ada kata Zoroaster. Kira agama Zoroaster tu Nabi. Ada kata Nabi Zulkifli. Buddha Nabi Zulkifli. Hindu tu Ashabi. Nabi mah. Semua Nabi tu semua Islam. Tak pada Adam sampai Rasulullah. Isa pun Islam juga. Lepas tu ulama kata Islam ni tak boleh nak letak di Nabi lain sebab ia khususiah special untuk Rasulullah ke. Tu ada kata agama Hanif lah. Hanif tu agama Nabi Ibrahim lah. Dia banyak cabang agama tu. Dia sebenarnya daripada satu je Samawi ni. Lepas tu apabila campur tangan Iblis, Asud, Pendeta, Rahib, dia ubahlah kitab tu. Macam Wahabi dia ubah kitab kita. 300 ubah kitab. Dia nak bagi kadang nak bagi Trinity,
Dah. Padahal agama tauhid satu je. Lepas tu dia nak letak Rasulullah tu manusia biasa. Lepas tu dia nak bagi sama dengan Yahudi. Yahudi tikuk Allah di atas langit. Kita tak bergaul macam tu. Cuba ambil air. Barak-barak kita dekat lah. Semua Nabi-Nabi bersolat. Cuma solat dia syariat dia lain daripada kita. Tapi Rasulullah yang melekatkan semua Kalau keutamaan dia. kalau dulu agama para nabi macam mana cara dia solat? Ada yang kata sujud saja, ada yang kata rukuk. Ada rukuk saja, ada sujud saja, ada kesekian saja. Ada tak cukup. Tak nampaklah Ahmad tu. Betul. Kita dapat beli Ahmad Muhammad. Berdiri, alih, rukuk, sujud ni, duduk dan Ahmad. Keluar pada solat tu Muhammad. Maksud Muhammad pada keluar dari itu. Yalah, dan kita daripada nur dia. Gudang kita. Carakat Muhammad. Dah, gudang nama Muhammad. Keluaran mesti Muhammad. Ni Hamidah. Macam Nurul kata, saya nak menghapuskan ajaran berpasikan Muhammad. Mana boleh tubuhmu tu Muhammad dah. Ni Hamidah. Mu nak dalil pada dirimu nyata je. Daripada sahih kali. Paling sore. Berjuga Muhammad. Kita Muhammad juga tapi percikan bukan Indo. Dia tak percaya Allah Muhammad. Ibarat Muhammad tu jasad, Allah tu roh. Kalau percaya roh dan jasad mati je. Betul tak faham? Juga tak faham kalau dia tak nak terima je. Dia bercerai, nak bercerai manis dan gula mana boleh. Piramli dah kata irama lagu tidak berpisah. Jika berpisah, masalah lagu pencala irama. Bagi kelu dah situ. Tak? Masih yang garap. Petani dulu dia banyak pegang Muhammad. Petani dengan Indonesia. Pasal Tok Tasha tu kahwin, dia ada keluarga dekat Indonesia. Apa urusan pergi Tengku. Petani tu pak kepala pergi semua. Macam ayah saya Nuh, ayah dia Tengku Dalam tu. Dia anak akak Raja Jambu. Raja Jambu, petani. Siap. Ini kedua mod juga ada kena guna juga Indonesia dengan petani tu. Kedua. Iyalah. Dia yang bayar saya ni orang yang ambil barang keturunan dia dulu lah. Ada kena mengenang al-lebat lah. Tidak mari bayar. Facebook saya yang mana komen apa negatif-negatif saya unfriend je. Lepas tu tak boleh masuk je, tengok je lah. Tu live tu berapa orang je tengok. Tak ada 8 ni 7. Tak reti nak jadikan dia sejuk macam mana. Dia tak apa, biasa. Tapi tu kalau kita nak ambilkan 3 lapik macam nak kaya kan. Nak ambilkan 3 lapik dalam satu hari. Panas sikit. Yang buat burung sekali. Lalu kaifiat tu buka sekali je lah. Kafiat lah sekali. Zikir. Nampak je sebuah putih. Report. Elok saya angkat. Lepas tu zikir pula. Jumpa jazbah elok, berhenti. Lepas tu report saya angkat. Kaifiat sekali lah buka. Tengok sekali macam Abang Yusuf Kerubung tu. Dia kan sekejap je. Lepas pada Zuhur, dah. Sebelum asar tu dia dah habis. Dia boleh cepat je. Dia wak-wak
tu nampak ni kamu cikgu. Lepas tu dia terus buat lalu. Lepas tu saya akak naik. Sebab Tuju latak kedua pula. Sambung ke yang kedua tu. dia terus buat lalu. Tu kedua. Kabiat dah pasang. Latak pertama dah cukup dah. Tu tuju yang kedua pula. Oh. Dikit lagi. Lepas tu dia panggil express tu. Kalau zikir-zikir tak dapat jalan bang. Dia buat jadi bah. Tunggu sampai dapat. Kita tak mari masa berzikir, dia akan mari dalam mimpi. Tu keluarga tu saya tu kapah tu tak pakai mimpi. Sedangkan ibadah kurban tu tak ada mimpi. Dah Nabi Ibrahim semula Nabi Ismail tiga kali. Abang Nasri telefon saya tu saya telefon dia. Dia kata mahkamah tak terima mimpi. Tunggu. SMS tu tak tunggu. Babi dia terima mimpi sebab dia nak jenis barang nampak depan toko gini. Dia dapat syariat azan pun dah boleh mungkin. Bila Syariat azan. mimpi tu cara orang Ta'ala nak tegur kita. Memang ada mimpi mengaruh, tapi kita belajar lah ilmu mimpi tu. Jadi kalau mimpi mengarut ada maksud dia. Mengaruh tu baru tu kata tidur tak pasal kaki. Mana tidur tak solat dulu, mana tak ambil wuduk. Tu maksud tak pasal kaki. Tidur dengan kotor. Lima komen baru. Pemuda yang baru. Tak nampak komen. Balik buat dulu. Dia cara solat khusyuk. Kalau tak kepala bangun tidur, duduk menenung dulu. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah, Allah akbar. Kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian niat apa-apa pekerjaan kepada hari ini moga-moga dijadikan ibadah. Solat tu dia orang nak jadi khusyuk. Cara solat khusyuk ni tarik daripada tu solat tu da'i tadi. Solat khusyuk tarik daripada pusat sebelum nak kat takbir ni, letak di bubung. Lepas baru kat takbir. Allah Akbar. Tarik nafas je buat. Tarik nafas daripada pusat, tak di bubung. Baru Allahu Akbar. Jadi tengoklah pada masa tu Allah Ta'ala tunjuk kalau padang jauh sajana padang tu ada jarak pada tekukuk lah, pada Arafah. Kalau nampak diri makam Kamaliyah. Tadi padang tu nampak pada Arafah tu makam Rupiah. Dua yang diterima. Kalau dua tertalak, bastut tu tak payah. Dua tertalak, dua diterima. Itu bab mukarana salat lah. Ada kata kalau nak solat khusyuk kena ingat mana, semua mana pula. Tengok tempat sujud. Tak. Tengok di sejadah. Sejadah. Yang suka. Tengok sejadah. Benarnya tarik daripada pusat, tak dihubung. Sebab ada cerita dia. Jadi Allah Ta'ala suruh Jibril ni menyelam ke lautan baru Al-Qadim. Selam untuk ambil tanah lah. Di dasar tu dia dapat tanah tu, digenggam, dia tak di Jabal Kubas. Ni Jabal Kubas. Akal pada diri kita ni Jabal Kubas. Inilah tempat sujud. Bukan cadar tu ni, tempat sujud sini. Tarik ni, barulah dia tak melelong.
tarik ni sini, nampak wajah tu. Dia kalau tarik Wajah tu wajah dia tarik nak kena tahan nafas mungkin terpulang. gitu, tarik. Baru kat tampil. Dia banyak main apa sebab dari nasifat salah satu cara nak mengenal Ta'ala, dia boleh pergi ikut nafas. Nafas tak nafas, nupus ternupus. Nupus ni nafas terhenti. Barulah kita pergi alam sana. Alam sana bukan jauh pun. Keluar pada diri ni alam sana. Alam akhirat. Nafas tak nafas. Nupus ternupus. Nafas kita Nafas nak turun lah. Nafas tarik, nafas tak nafas. Maknanya nafas tak nafas tu sedup dengan tarik. Maknanya lepas nak tarik. Nafas tak nafas. Kalau nupus dia terti. Ternupus balik sana. Wati ni wazaitu watu di sini nawahadzal baladil amin. Demi buah zaitun, minyak zaitun, tidak condong kiri kanan. Demi buah tin, kemanisan adalah ibadat. Demi bukit tu sinar, panjatlah malam-malam panjat bukit tu sinar ni. Dah tarik dia macam naik bukit daripada bawah ke atas. Sampai jumpa baladil amin, Mekah yang aman. Ke sana berjahat belah ada muka pada diri awak. Baru jumpa Muhammad Al-Amin, Baladil Amin. Itu cerita dia. Dia kiyah, dia baik, dia Al-Quran khalaqal insan al-malahul bayan, mengajar manusia dengan perkataan. Dia supah, Ta'ala bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Bukan nak cerita buah tin, buah zaitun tu. Maknanya kita istiqamah dengan, kalau istiqamah baru jumpa kemanisan dalam ibadat. Kita pun bagi beli buah tin, buah zaitun, minyak zaitun. Boleh lah makanan sunnah. Buah tin, makanan sunnah, buah zaitun, minyak zaitun untuk jatuh. Jadi terhenti situ je lah. Jadi tak tembus ke amalan ni. Mendapa Ta'ala nak cerita. Syariat tu lah, betul lah. Bukan kata tak betul, tapi terhenti situ lah. Bukit tu sinar, pergi pula bukit tu sinar. Ada kata Jordan, ada kata Mesir. Pergi naik pula bukit tu. Jadi orang tak ada duit tak boleh naik. Dah. Lepas tu pergi ke Mekah pula. Orang tak ada duit tak boleh nak pergi ke Mekah. Sebenarnya kita Ta'ala tu dekat je pada diri masing-masing. Macam ajarilah anak kamu lah memanah, berenang, menunggang kuda, pergi beli set berenang. Manalah pada sepanah ni, bukan sepanah tu. Tak, kita beli tu berapa ribu tu. Tak, set mana tu. Lepas tu orang tanya Amir Alba, Amir Osman, Menteri Agama Jabatan Perdana Menteri. Apa maksud hadis tadi tu? Ajarilah anak kamu berenang, memanah, menunggang kuda. Lepas tu beli kuda seekor, berapa pula? Tak, dia kata sekolah, tiap-tiap sekolah kena buat kolam renang lah. Dia baca waktu jauh lagi. Padahal benda tu melibatkan tahlil. Kuda tu apabila kita ngatik, inilah kuda jasad kita. Panah ni tadi fikir tak itu. Kuda tu berenang tu main apa? Tahlil tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajarlah anak kamu daripada buaya ke liang lahat. Ilal mahdi fi ilal lafdi. Tak, pada buaya ke liang lahat. Dibaca ni kubur ni, apa layak lamu iza bu silama fi kubur, bahu silama fi sudut. Dia baca kubur ni. Tak, padahal bila bongkar kubur, ketahuilah isi-isinya. Kita pun gali kubur ni, ingat ada kubur ni. Ada apa tengkorak? Tulang temalang. Di hadis Rasulullah pula kata, mintalah jika kamu mengalami kesulitan di dalam kehidupan, mintalah dengan pertolongan ahli kubur. Itu beramal kubur ni.
Padahal dia terdapat sini ni, ahli kubur sini dia cerita Batu Nesa. Macam Nabi Khidir lah, duduk di pertemuan dua laut, Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Pergilah ke Laut Mediterranean, cari Nabi Khidir tu, mana ada. Khidir tu hijau, tak? Berjubah hijau, tak? Di atas situ, hendaklah kamu masuk ke majlis zikir supaya dapat menyaksikan taman-taman syurga. Taman-taman syurga daun hijau. Kita baca, kalau ni masuk ke zikir nampak taman syurga lah. Sebenarnya bukan cerita tu. Zikir-zikir sampai jumpa orang berjubah hijau, itulah Khidir. Cari Khidir ni, cari kali Khidir ni pergi tak sedekah kali. Sekali dia menyamar pergi tak sedekah, cari tengok orang putih siapa. Dia nak jumpa. Cerita dia semua dah malam. Macam nak cerita tu, buat kerja tu, zikir tu, jumpalah Khidir tu. Tu ada jumpa dengan Khidir, ucu tuah tu, Balia Ibn Malkan. Khidir lah tu, Balia Ibn Malkan nama dia. Jadi dia kena nak kejap petang. Lepas tu tengah baru bangun mau main tu. Tiba-tiba dalam dia cakap dia nak pergi jumpa Khidir. Jumpa, lepas tu jumpa. Lepas tu saya sedar. Khidir kan. Kalau berzikir tu apa macam-macam berjumpa. Sebab dia saya cerita tadi bagaimana Rasulullah turun daripada langit pertama ke rumah Sayyidatina Aisyah. Ta'ala ambil letak. Sebab alam ni dalam hakikat tu Muhammadiyah. Dalam ni dalam diri kita. Sebab pada kita ni ada diri baginda Rasulullah nurani tu. Kalau tak percaya tenung Bukit Jalil, Stadium Bukit Jalil, Stadium Shah Alam, ada nampak. Jadi alam Kabir ni lebih, alam Kabir luar ni sebenarnya duduk dalam alam Sawri. Alam Sawri ni, alam kecil ni lebih hebat daripada alam Kabir. Ni kalau kita pejam mata bayangkan satu tempat tu. Sebab boleh muat, stadium besar-besar boleh muat. Tenung tengok, nampak. Mana kita bayangkan dalam tu kan. Sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada kalian. Kata arah Allah Ta'ala bersemayam di arah. Mana arah? Tu bertanya orang, mana arah? Sinilah arah. Sistawa pertengahan. Baca Nuh atas langit tu. Al-Quran kata. Jariah tu tunjuk atas, tunjuk Rasulullah. Bukan dia tunjuk Nuh. Dari budak. Tunjuk. Dia tanya Allah kat mana, Allah. Dia tunjuk Rasulullah. Dia tunjuk atas, kata ada kita ada tunjuk atas, tunjuk apa? Sini. Sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada kalian. Murakabah pun sini tengok. Murakabah buku qalbi. Tak. Kalau pergi Mekah tu, wukuf di Padang Arafah. Kalau dah sampai tujuan taib, kemudian tahlil, saya akan bagi murakabah lah, wukuf qalbi. Menghadap zat bila misal dengan laisa kamitslihi syai'un, bahwa sami'un basir. Lepas tu duduk diam, jaga nafas, menjaga pergerakan. Kita nak tengok ikan dalam air jangan bergerak, ikan jangan berkacau. Sekarang ni kita proses tengah cuci akuarium. Kadang masuk tahlil kita cuci air. Kadang saya mandi, air dalam bekas ni dia ambil ada bekas ni, maknanya ambil paip air isi. Air kotor dia dalam ni lagi. Lama-lama dia akan bersih lah. Saya mandi dia lambat. Tapi dia payah nak jatuh sebab dia letak air. Kalau lama dia, air dalam bekas dia buang. Dia tahlil dulu, baru dia sebab dulu, baru dia sebab pula. Kita sebab dulu. Allah sebab tu. Dan Allah tu nafi.
Kalau Muhammadiyah tahlil dulu baru Ahmadiyah tahlil dulu. Dia Naqsyabandi dia zikir Allah dulu. Sebab zikir Allah Naqsyabandi dia zikir sir. Sebab saya nak bakar. Bakar dia kulung batu. Bukan ambil batu ni dia basuh-basuh dalam mulut. Tak telan. Itu kat lidah. La tuharib bihi lisanaka li tak jalabi. Jangan gerak lidah kamu. Ya Muhammad tak kala baca apa. Dia perintah amal tak buat berdosa. Jangan gerak lidah ketika baca Al-Quran mana? Al-Quran ni kena baca. Kena gerak lidah. Aku ibadah diri lah. Iqra' kitabika yauma 'alaika hasibah. Bacalah kitab kamu, cukuplah hari ini kamu yang menghitung. Kitab masing-masing ya. Iqra' lah. Jibril tu Jibril Iqra'. Sebutlah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Perintah tak ayat perintah tak buat dosa. Kita dia baca ni ambil Iqra' yang kedua. Iqra' 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dah. Kita ambil Iqra' yang kedua. Iqra' pertama kita tak perasan. Sebenarnya Iqra' pertama lah ni. Saya bagi amalan kat orang tu Iqra' pertama. Yang Rasulullah terima Jibril. Jadi Rasulullah tidak bagi kitab segi. Rasulullah bagi rahsia dalam dada dia ditupuh pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sebab apa zaman dulu tak ada kitab persegi ni, mushaf. Sebab Rasulullah tu kita ada. Al-Quran bergerak dah. Sayyidatina Aisyah kata, jika kamu nak melihat Al-Quran bergerak, tengoklah Rasulullah tu. Nak Al-Quran persegi apa? Quran ada di depan, Quran hidup tu. Rasulullah tu lah. Dan Al-Quran tu apa qadim. Dah. Rasulullah tu sifat Ta'ala. Berapa kali qadim Rasulullah tu? Sifat Ta'ala qadim. Dia bukan manusia macam kita. Bila bijak pasir tak ada bekas. Bila atas batu ada bekas. Ada bekas. Tapi kan pada dalam Al-Quran kata arash di atas langit. Lagi satu saya baca masuk tu. Arash. Ni lah langit. Daripada pusat ke atas langit kan ni. Yang lagi satu tu arash di atas air. Kenapa? Yelah tu badan manusia kena ada 70% air. Kalau baca tak seram. Nak cari arah luar ni cari jumpa mana? Takkan jumpa lah. Arash di atas Semua air. pada tubuh manusia. Arash di atas air. Mendalam aku anuk. Dimakan keliling. Berapa lapis masa-masa dalam Quran? Lebih 15. Tafsir dia infinity. Di dalam lebih 15. Lebih tafsir dia. Tu hak berhuruf bersuara. Kalau kita berzikir, kita akan berjumpa yang tak berhuruf bersuara. Zikir sampai dia sendiri mengajar. Dia sendiri cerita Al-Quran ni mana pergi, ni mana pergi, hantaran dia ke mana, bayang dia ke mana, izopah apa. Macam Nabi Allah Musa AS ketuk, tukar di batu keluar 12 mata air. Apa bayang dia? Daripada kalimah La ilaha illallah 12 huruf. Tu 12 mata air. Pasal apa dia tak ketuk sekali keluar satu mata air je? Tak boleh lah sebab kaum dia tu gaduh antara 12 kaum tu. Macam ketuk apa sungai apa Laut Merah tak? Nak belah bukan selorong, 12 lorong. Dia Rasulullah Ta'ala kata dah dia ketuk, dia gaduh nak kata dah. Jadi Allah Ta'ala tak habis ayat lagi. Jadi dia gaduh kata. Kata-kata mana tak terbelah ni. Allah Ta'ala kata mu lupa. Mu kena selawat ke Muhammad. Apa kena selawat ke Muhammad? Dah. Caci macam caci merah pada zaman Nabi Allah Daud.
Daud baca siapa? Dia dengar caci merah. Badut baca apa ni sedap benda aku ni. Dia selawat. Dia kan Rasulullah tak saya ni. Muhammad mana? Tak. Nabi Adam gitu kok nak bagi curah dunia ni bertawasul pada baginda. Masa tu Rasulullah tak lahir lagi. Tak lahir lagi. Itu ada setengah orang tak dapat terima Rasulullah Mekah tu kan. Bukan Muhammad tu kan. Muhammad lain. Dia kata dah wa zahiru. Aku yang mazahir. Siapa lagi? Dia lah. Daripada masyarakat siapa tolong? Adakah Muhammad dia kata Muhammad dia kata tu kalau Muhammad lain pernah dia terzahir. Dia kata dia terbuka Rasulullah Muhammad mana? Tanya dia. Barang tu dah lah. Cuma dua lapis. Nurani, Rabbani. Zat tu tak boleh nyata. Zat tak boleh nyata. Dia nak ke sifat. Sifat pula dia nak nyata. Dia kena herat semua af'al. Zat ni dia tak nak ke semua af'al. Dia nak ke sifat. Jadi sebenarnya kita je sifat lah. Sifat tu bawa, selawat tu bawa. Kalau berzikir, satu pahala, satu fadilat, satu hasanah, satu kebajikan. Kalau berzikir lah, puji Allah. Kalau puji Muhammad, 10 atau 20 hadis sahih ayat. Sebab barang tu dah nyata. Sebab tu qasidah, bazanji, kemudian maulid, dah batik, semua puji Muhammad. Muhammad awal tu, Muhammad akhir, mazhab batin. Gelaran sama, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan pasal apa gelaran siapa? Tanya dia pasal kalau bukan pasal apa gelaran siapa? Sebab apa? Dia terhijab di sifat basariah, sifat kehambaan. Afak, menunggang kuda, naik unta, berkelamin, perahu patah gigi. Dia nampak sifat kehambaan, sifat manusia tu. Tu harus. Sifat harus bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalah, jatuh ke atas Muhammad. Dan sifat harus bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. Memanglah perahu memang patah gigi dah manusia. Harus je. Dah kalau perahu tak patah gigi, dah terbuka pula rahsia ketahanan tu. Dah. Dan dikata apabila dia berdarah tu, jadi sahabat tu tak ada, maknanya tak bagi Rasulullah sendiri tu tak ada dengan kain ke apa. Dah. Bagi darah tu kena bumi. Apabila kena bumi, maknanya Allah Ta'ala akan bertindak habis kaum musyrikin depan tu. Tak? Pada masa tu cerita syariat ni, cerita syariat. Maknanya Rasulullah ni kalau dia berdoa masa tu habis licin musuh depan tu tak? Siapa dia tu kalau dia berdoa tu habis. Sebab apa dia tak berdoa? Sebab keampunanku melebihi pada kemurkaan. Satu lagi dia tu memang uswatun hasanah, khuluqul azim. Muhammad orang lepas najis tu, orang lepas kekah dalam unta tu, dah dia senyum je, orang baki dia senyum je. Dia tak marah sifat Muhammad. Ada pasal orang marah. Macam dia kena lantar ke penduduk Taif. Tak. Sampai berdarah. Ada anak akak dia, Taif Arisa. Duduk bawah kurma. Kemudian lama tu dia boleh mari. Nak offer, nak ambil bukit, nampak. Tak. Dia kata jangan. Maknanya ada anak cucu dia takkan beriman. Dia nak cerita kota Taif, zikir tu lontar. Zikir lontar ke Taif tu, dia kena Muhammad dalam tu.
Dia cerita syariah no. Apa dah? Oh. Ah, Itu. Sebab tu dia kata gini ke Jibril, pun jangan kaca. Ni cerita aku. Entah macam siapa. Lebih kurang gitulah ayat Jibril tu. Dia nak cerita ni. Zikir tu seolah-olah kita lontar budak kecil. Dia upah budak kecil tu kan. Lontar. Pemahamak tu batu, kayu semua ada. Benda kerah-kerah. Dia suruh kita lontar sini. Aku. Macam juga melontar di Jamroto. Aha. Sini Amaratu Bisu, Aha. Lawamah, Aha. Malhamah, Aha. Jamroto Aqabah, Wusta Ula sana. Dia tak lari syariat dengan hakikat tu, dia ngam. Jadi 3 nafsu bawah ni tak terpakai. Jamroto Aqabah, Wusta dan Ula. Amaratu Bisu, Lawamah, Malhamah tak terpakai. Mutmainnah barulah kalau berzikir-berzikir nampak orang pakaian kain besar, baju tak ada, tapi tutup aurat, syurga dah situ. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Kelakar yang pakai cantik-cantik ada lah. Tapi yang ada satu kali tu saya ni pakai kain batik ikat kat sini. Kat sana nampak diri saya pakai kain batik ikat kat sini. Tu paling kelakar kenyang. Dia kena proses lagi lah tu. Tu paling kelakar sekali ayat tu.